bila negaraku bunyi lagu negaraku kan, macam saya rasa macam dia punya spirit tu masuk. Macam saya bangga aja di rakyat Malaysia. Saya pun dapat mengharumkan nama Malaysia tu adalah satu kebanggaan bagi saya. Memang saya pergi sana ajak saya untuk, saya tak fikir pun insentif, maksudnya saya tak fikir pun, saya cuba lakukan yang terbaik untuk my country. Tahun 2016 adalah tahun yang dinanti-nantikan jutaan peminat sukan tanah air untuk melihat emas pertama di Olimpik yang sekian lama menanti. Namun, penantian itu nampaknya berterusan lagi. Selepas atlet-atlet negara pulang dari Bumi Rio dengan 4 pingat perak dan 1 pingat gangsa. Walaupun ia adalah satu rekod pencapaian di kejohanan Olimpik, namun jauh di sudut hati, kita masih tertanya-tanya, bilakah kita dapat menikmati emas pertama Olimpik? Kini harapan emas beralih ke arah kontingen skuad Paralimpik yang dibarisi beberapa nama tidak asing lagi seperti Ziad Zulkifli, Ridwan Puzi dan Latif Romli yang berkedudukan baik untuk membawa pulang pingat buat negara. Menteri Belia dan Sukan YB Khairi Jamaluddin ketika itu menyuarakan bahawa atlet-atlet Paralimpik negara mampu melakukan kejutan di Bumi Rio. Rizwan, Ziad and Latif are in the top 3 in their discipline. Rizwan for the sprint, Ziad for shot put and Latif for long jump. So on paper, these 3 guys should be able to deliver a medal. Maybe one of them can deliver gold medal. Jadi berdasarkan kepada ranking antarabangsa, they should be able to strike gold. Kita masih lagi di Stadium Olimpik Rio untuk menyaksikan acara melontar peluru lelaki akhir kategori F20 yang melibatkan atlet negara kita Muhammad Ziad Zulkifli. Siapa sangka pencapaian golongan yang dikategorikan istimewa ini sememangnya luar biasa apabila mengejutkan peminat sukan tanah air serta dunia dengan merangkul bukan 1 tetapi 3 pingat emas dan 1 gangsa di Sukan Paralimpik 2016 Rio. Ziad adalah individu yang menyumbangkan emas kedua negara menerusi acara lontar peluru. Ziad yang kelihatan begitu normal di mata kasar diklasifikasikan dalam kategori F20 iaitu masalah pembelajaran. Walaupun menghadapi masalah pembelajaran, Ziad sentiasa bertekad untuk berdikari dan tidak mahu menyusahkan ibu bapanya. Ziad mula bekerja sebagai penjual char kway teow dan membuktikan beliau mampu jikalau bertekad ingin melaksanakan sesuatu. Saya tu masa tu saya rasa 18 ke 19 tahun umur saya masa tu. Saya bekerja dengan orang. Saya menjual char kway teow. Saya tak nak anggapan dia saya ni anak luar biasa, saya ni anak istimewa, menyusahkan keluarga. So saya challenge diri saya pergi keluar daripada family, saya nak pergi berniaga dengan orang. Tu saya tahu berdikari tu macam mana. Saya challenge diri saya berdikari. Ziad mula memahami kelebihan yang ada pada dirinya ketika bersukan. Selepas mengenal pasti kebolehannya dalam sukan lontar peluru, Ziad kemudiannya memberi fokus terhadap sukan tersebut. Selain mula meletakkan namanya sebagai atlet lontar peluru yang digeruni, kejayaan menggondol pingat gangsa di Sukan Paralimpik 2012, London membuktikan bahawa laluan yang dipilihnya adalah laluan yang tepat. Pencapaian Ziad terus mendadak apabila berjaya merangkul emas di kejuaraan olahraga dunia 2013 di Lyon, Perancis. Ketibaan Ziad di lapangan terbang antarabangsa KLIA disambut meriah peminat sukan tanah air. Saya berterima kasih kepada MSN yang telah banyak membantu saya dan membuat program-program yang sebegini untuk menjadikan saya jadi satu atlet yang berjaya. Di Lyon, Perancis, atlet kelahiran Gombak Selangor ini menewaskan juara Sukan Paralimpik London 2012 dari Australia.
dia melontar 15.32 meter sekaligus catatan peribadi terbaik. Kejayaan ini lebih besar berbanding meraih gangsa Paralimpik London. Masa yang balik daripada London pun tak semeriah semeriah ini lah. Ini saya rasa sangat terperanjat lah. Ramainya, meriahnya. Ternyata minat dan kecenderungan Ziyad lebih ke arah mana pada ketika itu. Adik Ziyad turut berkongsi, kekurangan pada dirinya tidak pernah menghalang beliau menceburkan dirinya dalam bidang sukan. Pada sekolah rendah, nampak dia minat kat sukan, apa sukan pun dia masuk. First dia masuk maraton lah, dia suka berlari. Dia berlari, maraton, dia masuk bola baling. Sekarang sekolah rendah, lompat tinggi. Apa saja sukan, dia nak sapu. Kalau boleh, apa saja sukan dia boleh masuk, dia masuk. Bila yang lontar peluru ni baru je dalam selepas sekolah menengah, baru nampak dia lontar peluru. Sebelum ni main bola, dia boleh main bola, main bowling. Segala-galanya berjalan lancar untuk insan yang digelar kurang bernasib baik. Ziyad terus dipilih dan diberi tawaran untuk memasuki MSN selaku atlet sepenuh masa. MSN melamar dia bagi surat, suruh datang dekat MSN Bukit Jalil, dan Ziyad pun menerima tawaran tu. Dia dah bagi tahu pakcik MSN suruh masuk join dengan dia untuk jadi atlet sepenuh masa lah kat Bukit Jalil lah. Dia cakap dia berminat, dan masa tu juga dia peringkat permulaan masuk kolej dekat segi kolej kan. Dia terpaksa berhenti lah. Akan tetapi bagi ibu Ziyad, beliau masih meragui pilihan Ziyad. Seperti ibu yang lain juga, ibu Ziyad ingin melihat anaknya berjaya dalam kerjayanya. Namun keraguan sentiasa ada di pelusuk hatinya. Dapatkah sukan membantu anak saya? My mum tak restu. My mum tak restu dalam saya masuk sukan sebab no future in the sport. Tapi saya kata dengan mum saya kata relax dulu, bagi saya peluang, bagi saya tunjuk dulu sukan Paralimpik adalah satu kejayaan bagi saya. Masa tu memang saya bangkang kan. Sebab apa saya cakap, sukan mana ada masa depan, saya cakap memang tak ada masa depan. Tapi dia memang tak dengar cakap saya lah. Dia memang dia pergi MSN. Saya nak cakap apa cakap. Dia AP tu dia ambil pada mak. Mak lah, mak yang selalu gelak tapi belum tengok mak marah. Macam tu lah. Kita nampak orang tu dia gelak kan. Tapi memang dia AP pergi mana-mana pun senyum. Kita nampak dalam dia, kita nampak luar dia senyum. Apa-apa senang lah, borak dengan dia pun senang. Tapi yang satu dia ni humble lah. Macam mana pun jauh dia pergi, tengok dia patah balik macam ni. Dia kawan-kawan ni dia akan cari. Berita masa depan kita tak tahu sebenarnya. Tak tahu masa depan tu yang masuk sukan ni pun tak tahu dia akan berjaya kita tak tahu. Ni semua Tuhan yang kuasa ni sebenarnya kan. Semua kurang bila kita ada CJ tu, kau pergi mana-mana besok, walaupun kau lama dah tak ada, walaupun lama kau dah tak praktikkan benda tu, ada CJ tu, orang terima. Ini tak ada apa-apa. Mana ada orang terima kan? Tapi nasib dia baiklah. Dia menang tu nasib baik je kan. Tuhan bagi je sebenarnya. 2016 saya mahu buat lontaran sehingga 16 meter. Itu sasaran atlet para olahraga Muhammad Ziyad Zulkifli selain ingin menjejakkan kaki ke Sukan Paralimpik Rio. Persiapan menghadapi Sukan Paralimpik berjalan lancar apabila Ziyad menjuarai acara lontar peluru kejohanan olahraga terbuka Perlis dengan menumbangkan juara kebangsaan Adi Alifuddin Hussein dengan lontaran 15.88 meter untuk pingat emas. Sekaligus memperbaiki catatan peribadinya. Namun misi Ziyad tidak berhenti di situ. Beliau ingin memperbaiki catatan ke angka 16 meter untuk menghampiri juara dunia Todd Hodgetts dari Australia. Target saya nak buat 16 meter tapi tak sampai-sampai lagi. Hari tu nak sampai lah. Hari tu 15.7 je baru, 15.79. So lagi-lagi saya ada mempunyai 18 cm kan. So 18 nak dapat 1 cm tu pun aduh letih saya ada, tapi tu tak menghalang saya. So sekarang ni tuan target saya nak cuba yang perbaiki lagi lah.
Kemungkinan untuk 2016 dia akan jadi 16 juga. InsyaAllah itu ada. Usaha berterusan mula membuahkan hasilnya. Akhirnya Ziyad mengesahkan tiketnya ke Sukan Paralimpik 2016 di Rio dan ini adalah penyertaan kali kedua berturut-turut selepas aksi di London 2012 dan berjaya membuktikan pingat gangsa untuk negara. Ziyad sudah layak ke Sukan Paralimpik Rio dengan mengundi ranking kedua dunia. Di antara harapan utama bawa pulang pingat selain dua lagi atlet olahraga, Muhammad Rizwan Puzi dalam pecut dan Abdul Latif Romli lompat jauh. Kebolehan Ziyad mula diakui oleh semua. Jurulatih Ziyad yang pernah berjumpa ayahnya dan memuji kebolehan sebenar anaknya yang masih belum diberi perhatian. Kata beliau, satu hari nanti Ziyad mampu pergi lebih jauh. Dia punya ketua jurulatih dia pernah jumpa dengan pakcik, dia cerita dengan pakcik, Ziyad ni dia cakap mempunyai potensi yang baik dengan badan dia, dengan cara dia memang boleh pergi jauh. Dia pernah bercakap dengan pakcik macam tu. Mula-mula masa tu 2009 encik rasa jumpa kat hotel. Sebelum Rio lagi pun saya ada target ke dia kan, sebab dia pernah buat 17.12 di Jerman dalam masa saya rasa dah tak sampai sebulan kot sebelum datang ke Rio ni. Pada awalnya, insan yang kerap mengukir senyuman manis ini tidaklah begitu berdisiplin tinggi. Namun laluan sukar yang terpaksa diharungi mengubah sama sekali gaya hidup Ziyad. Buat dia memang disiplin lah. Dia berubah sebab disiplin. Nak cerita pasal dia budak, memang tak disiplin langsung lah. Dia tanya mak sendiri. Dia tak dengar cakap balik malas. Tapi bila dia ayah yang bentuk ni, ayah bawa ke mana dia? Ayah bentuk betul-betul ayah nampak okay, dia ni tak boleh buat sini. Ayah tak ni. Okay, ayah campak dia betul-betul pergi Kelantan tu. Campak di Tanah Merah, buat dekat sana. Cikgu pun nampak dia sana. Kalau dia duduk sini, belum tentu dia manusia lagi. Ayah sini yang nampak, ayah hantar dia. Sebab dia disiplin, tu yang bawa dia pergi ni. Tidak kalau tak disiplin, sukan bukan senang. Dia punya schedule, dia punya latihan, training, bukan semua boleh ikut. Ayah saya dia memang jiwa dia memang jiwa sport. Dia punya ayat pada sekarang saya ingat lagi kan. Dia kata tak semestinya dalam pelajaran tak boleh, dalam benda lain pun tak boleh. InsyaAllah kalau kita usaha ada sesuatu nanti terjadi. Yang betul yang dia cakap tu saya ingat sampai sekarang. Pengorbanan seorang ayah buat insan bernama Ziyad Zulkifli tidak dapat diungkapkan. Ayahnya sentiasa mengikuti perkembangan Ziyad, berbincang dan selalu memberi kata-kata semangat demi kejayaan anaknya. Sehingga kini, Ziyad sentiasa berazam akan memberi kejutan suatu hari nanti. Dia banyak kali macam dia buat latihan di luar, acik ikut perkembangan dia, acik tanya dia kat sana latihan dia macam mana, dia akan cerita latihan dia kat sana berbeza dengan dekat di Malaysia. Dia kat sana latihan dia lebih berat lagi daripada Malaysia ni. Dia cukup untuk dia dapat membuat satu ciptaan dan satu buat kejutan pada diri dia. Dia memang itulah selalu yang dia cakap. Dia tiap-tiap kali acik tanya, dia akan buat kejutan. Dia nak pecahkan rekod dunia. Dia dah banyak kali dia cakap macam ni. Saya tahun 2009 saya pergi ke Rio. Masa tu birthday bapak saya. So saya dah janji dengan orang, I bring back something very special. Tanggal 10 September 2016, hari yang dinanti-nantikan buat Ziyad akhirnya tiba. Ziyad mula memanaskan badan sambil menunggu giliran beliau untuk membuat lontaran pertama. Secara tiba-tiba, kedengaran pengumuman di stadium. Bermulanya acara akhir 100 meter yang disertai rakannya Ridwan Puzi. Sini saya baling, finish line saya nampak dia lari, saya tengok dulu sebab saya nak baling ni. Saya tengok dia dulu. Saya orang yang keempat baling. So saya tengok dia menang. Okey, saya kata ni ambil spirit dia juga. Yang pertama emas untuk Malaysia. Emas untuk Malaysia. Emas untuk Malaysia. Bira negara. Bergemuruh stadium di Rio dengan kejayaan emas pertama negara menerusi satu lagi acara dari rakannya sendiri. Ia terus membakar semangat Ziyad yang bersiap sedia melakukan lontaran pertamanya. Atlet negara kita Muhammad Ziyad Zulkifli. Balingan pertama.
Oh, satu balingan yang cantik, 16.40 sekitar itu ataupun 16.41. Rekod dunia 16.29. Perhatikan teknik balingan yang begitu baik, lontaran yang begitu kemas dilakukan oleh Muhammad Ziyad Zulkifli. Kita tunggu keputusan rasminya nanti. 16.40, satu catatan baru rekod dunia pada balingan yang pertama. Walaupun Ziyad sudah pun memecah rekod dunia dengan balingan pertamanya, kini masanya Ziyad mengimbas semula segala nasihat yang diberi padanya. Ibu Ziyad selalu memesan kepada Ziyad bahawa setinggi-tinggi mana pun keyakinan diri, jangan leka kerana Tuhan memberi kekuatan yang sama kepada semua insan. Dia pun berlatih juga. Orang lain pun berlatih kan macam dia juga. Saya bimbang dia kan. Kita mengharap tahu, harapan tahu. Kita minta semua doa semua dengan Tuhan. Ya Allah, Tuhan tu bagilah dia kekuatan. Kekuatan yang luar biasa tahu bagi dia. Itulah tak semua kita macam dia memang dia confident Dia mungkin confident kan. Tapi bagi saya tak confident. Kau memang confident memang 7 tapi 17 kan. Tapi orang lain pun mesti buat latihan macam kau juga. Yang penting kita doa dengan Tuhan. Doa Tuhan je sebenarnya. Minta dengan Tuhan. Tak berhenti saya minta dengan Tuhan tu. Sebelum kita turun, kita ada target. Kita must have a dream. Apa benda yang kita nak. Kita macam cermin tu cakap macam kita cakap ke diri. Kita bercakap dengan hati. First throw saya dah dapat confident. First throw saya dah lead. First throw world record. And he's broken the world record with a 16.40. Throw by throw. Throw keempat saya dah push lah. Sebab saya nak cuba break tapi salah teknik sikit. Memang saya nak buang tenaga saya dekat throw kelima, memang tak nak. Memang saya tak simpan dah situ. Saya nak all out, saya nak tengok. Saya nak jauhkan world record tu nak sejauh sikit world record tu. So throw kelima saya dah saya bagi. Ya. Kita tunggu lontaran kelima ini. Oh, satu lontaran yang jauh. Satu catatan baru saya kira sekali lagi dilakukan oleh Muhammad Ziyad Zulkifli bagi acara melontar peluru lelaki akhir di pentas sukan Paralimpik. Saya kira dia mampu membadam rekod baru dunia yang dilakukannya pada balingan pertama 16.40. Jadi emas nampaknya mungkin sukar untuk dicabar oleh peserta-peserta lain. 16.84. 2 kali rekod dunia dicatatkan oleh Muhammad Ziyad Zulkifli. Masa tu saya rasa sangat teruja sebab work hard selama saya training, work hard, pengorbanan coach kat saya, pengorbanan saya punya tunang, saya punya family, pengorbanan semua pihak yang selalu nak menyokong saya kan. Selalu mendoakan. So saya dah total loss, saya kata pengorbanan aku berbaloi dan pengorbanan coach berbaloi, alhamdulillah. Dah tak dapat nak tu kan. Sebab dah balingan kelima kan dah world record. So balingan tu memang saya dah tengok balingan keenam yang Greece tu memang tak ada potong. Saya rasa saya dah merdeka. Bukan sekali, malah 2 kali rekod dunia diperbaharui. Ziyad membuktikan kepada semua bahawa segala kepercayaan yang diberi ke atas dirinya ditunaikan dengan kejayaan. Ini merupakan hadiah terbaik yang mampu dijelmakan kepada ibunya yang sentiasa risau dan mendoakan perjalanan kerjaya beliau. Tapi bila dia menang tu, saya menangis lah. Kalau ulang balik pun cerita tu, saya tetap menangis. Tak tahu, saya telefon dia kan. Ziyad, kau ni jujur ke? Ikhlas ke kau menangis? Saya cakap dia. Betul kan? Kata, mak rasa macam mana dia tu cakap kan. Sebab saya tengok macam dia tak pernah nangis kan. Saya tengok bila nangis saya kata, kau jujur kan? Kau ikhlas ke depan tu kan? Atau kau berlakon je, saya cakap dia. Dia cakap, tak, dia cakap memang ikhlas mak. Dia cakap, mak pernah tengok Ziyad menangis. Ini tengok yang nangis kan? Inilah yang nangis. 16.84. Linangan air mata dari Muhammad Ziyad Zulkifli meraihkan kejayaan. Bukan sekali namun dua lontarannya berjaya memadam rekod dunia. Satu kejayaan yang sungguh mengharukan. Setelah Muhammad Puzi sebentar tadi, Muhammad Ridwan, Muhammad Puzi menghadirkan emas yang pertama.
dalam acara 100 meter. Selang tidak sampai sejam, Muhammad Ziad Zulkifli menghadirkan emas Malaysia yang kedua. Syabas kita ucapkan kepada Muhammad Ziad Zulkifli. Berbangga kan, dari orang tak kenal dia, sekarang seluruh orang tahu siapa Ziad tu. Orang dah kenal Ziad kan. Mana Acik pergi pun orang miskin ucap tahniah. Tak dapat dengan anak pun dengan bapa pun boleh. Macam tu juga lah orang ambil gambar dengan Acik. Acik pergi orang Kenuri, anak tak ada bapa pun boleh lah. Bapa pun boleh lah. Alhamdulillah, daripada orang tak kenal dia, daripada orang pandang rendah, daripada orang caci mungkin mula-mula orang kan, cakap orang macam ni tak ada pelajaran, tak boleh hidup. Rezeki bukan di rumah orang kan, rezeki semua Tuhan bagi. So, alhamdulillah. Anak sulung dari Gombak ini bukan sahaja menggembirakan ahli keluarganya, malah seluruh rakyat Malaysia apabila menyumbang emas untuk negara. Ini membuktikan kekurangan yang ada pada seseorang insan itu tidak menghalang beliau mencipta sejarahnya tersendiri. Kerana Ziadlah lagu negaraku berkumandang di bumi Rio. Alhamdulillah, lagu negaraku berkumandang di Rio itu membagi saya adalah satu azam saya untuk mendapatkan dan mencipta sejarah. Alhamdulillah selesai bagi untuk tahun 2016. Dan ini dia wira negara kita, Muhammad Ziad Zulkifli, 1866. 16.40 dia membuka cabaran kepada 6 peserta lain. Catatan 16.40 sudah pun memadam rekod dunia dan rekod Paralimpik. Dan pada balingan yang kelima, dia sekali lagi memadam rekod yang dilakukannya sendiri pada hari yang sama, 16.40. Catatan 16.84 pasti akan tercatat kekal. Yang sesuatu jarak lontaran yang sukar untuk dikejar ataupun diatasi oleh peserta-peserta lain. Syabas untuk Muhammad Ziad Zulkifli, pungutan pingat emas kedua negara. Jika anda mempunyai seorang anak yang istimewa, berikanlah mereka peluang untuk membuktikan sesuatu. Sesungguhnya Tuhan menyayangi dan memberi kelebihan tersendiri kepada setiap nyawa yang diciptanya. Kalau kita ada anak, anak tu dedahkanlah anak tu. Kan janganlah kita nak simpan dia, kita nak malu kita dapat anak macam ni, anak kita ni lambat, slow kan tak apa. Bagi dia pendedahan. Kalau kita sampai tahap dia masuk sekolah, masukkan dia pendidikan khas. Tak payah nak malu. Kat pendidikan khas dia akan dapat satu pendidikan yang sangat-sangat istimewa. Dedahkan diorang tahu, jangan malu. Kadang-kadang sebenarnya ada malu ibu bapa yang selalunya educated lah. Educated dan selalu dia malu anak dia macam tu. Macam kita ni yang ni low class ni tak apa, memang kita expose anak kita. Saya harap Malaysia akan selalu menyokong atlet Paralimpik ni tak berbelah bagi daripada atlet normal ataupun atlet okey. Oh kita sokong ni, bila dah berjaya sokong ni pula. Jangan macam tu lah, biar fair. Saya nak cuba buktikan sesuatu yang atlet luar biasa ni atlet luar biasa ni boleh buat macam orang lain buat. Kami pun ada letakkan, kami pun training, kami pun berat, kami pun sacrifice untuk sesuatu yang kami nak. So kami bring back 3 gold, 1 bronze tu untuk semua, untuk rakyat Malaysia. Kami pergi tak dihirau, balik kami didai. Selepas ini, nama Ziad Zulkifli akan sentiasa terpahat dalam sejarah sukan tanah air. Selaku pemenang pingat emas untuk negara, Ziad akan dikenang selama-lamanya. Kerana Ziad, lagu negaraku berkumandang di bumi Rio.